Tapi nak tahu lebih banyak tentang info-info anti dada dan sebagainya, kita kena ada panel yang betul. Ya, betul. Kita ada agensi anti dada kebangsaan di mana yang akan ada beberapa program. Bercakap mengenai agensi anti dada kebangsaan. Hari ini kita bersama dengan pengarah rawatan, perubatan dan pemulihan agensi anti dada kebangsaan bersama dengan kita. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Ini boleh kalau nak pakai. Ni boleh pakai ni. Sanitizer. Okey, terima kasih. Okey. Alright. Cuba duduk. Hari ini kita bersama dengan Puan Siti Maria Mursidan, pengarah rawatan, perubatan dan pemulihan agensi anti dadah kebangsaan ataupun AADK. Ya, betul. Alright. Jadi hari ini kita nak bercerita mengenai anti dadah dan apa statistik terkini mengenai dadah di Malaysia ni, Puan. Okey, kalau kita lihatlah kalau statistik ni, saya cerita pasal yang pemulihan dadah berkenaan dengan bila masa zaman COVID ni, dia ada sedikit peningkatan lah yang mendapatkan rawatan tu. Maksudnya dia datang secara sukarela ataupun dia ni sebab masa ni kita mungkinlah dia ada tekanan sendiri, ada masalah sendiri. So dia datang pada kita untuk mendapat rawatan iaitu di Pusat Pemulihan Dadah Persendirian ataupun swasta dan ke pusat kita sendiri. Dan ada peningkatan sebanyak 0.4% lah. Ini adalah satu berita baik lah. Satu berita yang baik dan harap dapat dikekalkanlah selepas ni. Yes. Maksudnya datang saya sukarela, tak perlu kita nak tangkap. Selalu sebelum ini, adakah AADK akan turun padang untuk menangkap mereka? Ya, kita ada buat dua pendekatan. Satu kita tangkap ni ada dua lah, AADK buat sendiri ataupun dengan PDRM. Dan kita juga turun padang sendiri menyantuni mereka sendiri. Cakap elok lah, mai lah kita. Pergi pada family dia, pada diri sendiri, sama ada di rumah ataupun di tempat-tempat yang menjadi tumpuan mereka untuk pujuk dia. Ada yang lari juga Lari tu biasa, tapi kita tak macam ADK, kita tak boleh berputus asa. Kita kena sentiasa meningkatkan mempelbagaikan cara untuk menarik minat. Sebab mungkin orang sekarang dia takut bila nampak polis, nampak ADK ni kata mesti nak tangkap. Bila kita ada masalah mesti nak tangkap. Sedangkan kita bukannya nak tangkap tapi kita bantu. Cuma orang yang kita rasa memang dia dah yang tahap macam dia tak boleh dibantu. Sangat kronik. Dan kita rasa dia perlu dibaiki. Kita kena ambil dia. Ada tak yang memang dah terlalu kronik, ketagih sangat sampai tak boleh nak dipulihkan? Tapi sekarang ada tak yang kronik dan dipulihkan juga? Dia sebenarnya kronik itu memang ada. Dan kita pun tahu umur menagih ni daripada awal yang muda. Dan ada juga yang dah tua, dah sampai yang dah tua sangatlah. Tapi pada kami, pada ADK, benda tu bukannya satu benda yang jadi halangan. Itu cabaran. Dan kita percaya apa-apa juga, siapa yang datang dan ada keinginan untuk berubah, untuk pulih, dia boleh pulih. Walaupun dah kronik macam mana pun. Cuma dia mungkin dia memerlukan masa. Memerlukan keinginan, keazaman yang tinggi. Dan juga guide yang betul lah. Dan dalam keadaan ini, bukan dia sendiri jugalah. Dia perlu juga sokongan. Family, komuniti, masyarakat. Tapi sebut pasal sokongan kan, mungkin Puan boleh ceritakan sikit sebelum dalam tempoh PKP ni ada tak AADK buat apa-apa program yang boleh membantu mereka dan sebagainya? Okey, dalam tempoh PKP ni memang kita tahulah dia sepatutnya macam dia orang macam klien kita panggil dia klien lah. Bila dalam pusat pemulihan ataupun kita panggil puspen, dia tak ada masalah, dia memang dalam tu, memang kita ada dalam tu dan kita program tu kita akan sentiasa ada dengan mereka. Tapi bila mereka yang di luar, tapi Puan ni apa ni? Naik motor? Ni kita namakan ni Kembara Kapcai. Kembara Kapcai buat konvoi lah. Buat konvoi. Ini kita buat ni semua sebelum PKP. Walaupun kita nampak macam kembara ni macam satu yang macam suka-suka, kalau lihat suka, tapi sebenarnya ada perkara yang kita lakukan masa kembara ni. Bila sampai satu poin-poin yang kita akan jumpa pada penagih sendiri untuk kita pujuk dan bekal-bekal penagih untuk dia terus dapat kekal dan pada family dia sendiri. Dan pada komuniti. Macam mana dia boleh bantu dan kat sinilah maksudnya dia bukannya sebab kita kena mempelbagaikan. Sekarang ni
dalam dunia kita kena berubah seiring dengan kehendak masyarakat. Ya, betul. Kalau dulu kita boleh statik, dia tengok. Sekarang tak boleh. Kita kena blend in lah. Semua kena ada. Yang statik pun ada, yang info pun ada, yang dalam media sosial pun kita kena buat serentak. Jadi makin sibuk lah sekarang ADK. Sibuk tu semua agak sibuk lah. Tapi demi negara kami akan buat lah. Ya, untuk betul. menyelamatkan anak bangsa kita. Dan cakap mengenai sibuk ni, mungkin ada program terkini yang AADK akan laksanakan yang mungkin baru dilaksanakan ataupun selepas ini akan dilaksanakan lagi, Pan? Okey, berkenaan dengan kesibukan ni, semua itu sibuk adalah tugas kita. Kita kena buat walau macam mana pun dan kita kena menguruskanlah apa yang kita perlu lakukan. Dalamnya ada 3 perkara lah. Yang pertama sekali untuk klien-klien kita yang tidak masuk ke pusat pemulihan, iaitu berada di rumah dalam komuniti, kita bagi dia kemahiran dan kita bekalkan dengan terapi kendiri. Maksudnya dia boleh gunakan tu kalau dia ada masalah, dia boleh gunakan macam mana dia nak mengatasi, Jadi tak perlu duduk dekat tak perlu. Dia ada 2 lah. Satu duduk kat pusat pemulihan, satu memang duduk di rumah sendiri. Okey. Yang kedua juga kita buat juga satu program yang mana kita namakan, dia sekali dengan program Jom Hijau lah sebenarnya. Kita buat Coral Artificial Propagation tu. Yang mana dia melakukan satu terapi kerja iaitu ataupun tukun tiruan. Maksudnya dalam masa yang sama kita buat program tu untuk tukun dan kita memberikan kemahiran kepada klien tu. Maksudnya bila dia keluar daripada puspen, dia boleh gunakan kemahiran untuk dia mencari kerja dan berdikari untuk diri sendiri. Ada maksudnya dua dalam satu lah. Itulah objektif sebenarnya. Kemudian dalam masa sama juga kita lancarkan Tele-Hello ADK. Itu apa? Tele-Hello ADK ni maksudnya satu talian yang mana siapa-siapa juga yang mempunyai permasalahan dadah. Bukan saja penagih sendiri, family orang awam ada isu boleh telefon mendapatkan maklumat dan kita cuba bantulah melalui talian. Dan sekiranya bila dalam talian tu yang dia hubung kita ada isu yang tidak boleh selesaikan, kita akan mohon dia untuk datang pada kita untuk jumpa. Itu kalau ahli keluarga kepada penagih itu sendiri juga mungkin? Tak semestinya. Semua sekali orang awam. Mungkin jiran ke apa, dia ada orang yang nak dapatkan maklumat ataupun nak dapatkan suatu perkara yang lebih jelas berkenaan dengan perkhidmatan. Sebab kalau kita sebenarnya dalam ADK ni perkhidmatan kita banyak. Kita ada sukarela, tak sukarela. Kemudian ada pendidikan pencegahan kita, di sekolah, di komuniti. Mungkin orang tu tak well informed. Mungkin Puan boleh kongsikan juga macam antara contoh-contoh benda yang orang tak tahu. Maksudnya macam ada pusat anti dada yang government, kerajaan punya, ada yang swasta punya. Boleh pilih untuk pergi. Antara benda-benda lain mungkin info orang ramai yang tak tahu. Mungkin orang ramai tak tahulah. Mungkin hanya sebahagian yang tahu yang biasa. Macam pusat pemulihan kita ni ada 2. Satu yang tangkapan, satu yang sukarela, datang sendiri. Dia lain-lain? Ada lain-lain dan konsep dia pun lain. Asrama dia pun lain. Maksudnya dia ada special lah. Yang sukarela cantik sikit ke? Sebab dia special sikit. Sebab dia datang. Maksudnya kita appreciate dia datang. Yang satu lagi tanggapan. Satu lagi kita juga ada pusat untuk vocational. Untuk terapi dia. Ada kemahiran. Kemahiran. Yang tu yang special. Tapi di pusat-pusat yang biasa tu pun ada juga terapi kemahiran. Tapi dia tak bukannya bentuk jangka panjang lah. Dia yang pendek-pendek. Tapi yang pusat pemulihan yang untuk vocational ni, ada satu je kat Sepang. Dia memang training untuk yang betul-betul untuk bekerja. At least mereka dapat satu ilmu baru. Satu ilmu baru dan boleh digunakan selepas tu. Dan antara mereka ni pun bukannya semua sebelum masuk pusat tu bukannya tak bekerja. Ada yang memang dah bekerja, memang yang bagus. Memang ada yang macam tukang jahit yang pandai, yang chef semua. Memang sebelum ni ada career pun, ada orang yang ada career. Tapi mungkin dia tersilap langkah je. Jadi bila dia datang pada kami tu maksudnya satu kelebihan lah. Maksudnya dia tak terus terjerumus. Dan pada 26 Jun setiap tahun adalah Hari Anti Dadah Antarabangsa. Kan? Jadi setiap tahun ada program-program ke yang khas dikhususkan untuk Hari Anti Dadah Antarabangsa?
Harian Cerdasan Semasa ni biasanya memang kita buat setiap tahun. Tapi bila keadaan dia macam ni, PKP, tak boleh nak buat apa-apa. Jadi kita just buat putusan je lah. Dan kita akan bertukar-tukar dengan peringkat antarabangsa lah. Kita melalui ABC, melalui FB saja. Kalau sebelum ni mungkin ada program dan aktiviti yang kita rancang. Tapi sebab ni kita terpaksa buat yang melalui media sosial yang apa ni? Sekarang online lah semuanya. Online. Semua bila keadaan-keadaan macam ni kita terpaksa kreatif dan kita memikirkan sesuatu dan kita kena patuhi SOP lah. Tapi yang penting apa yang kita buat tu disampaikan dan dilaksanakan. Kerja tetap kena buat. Kerja tetap kena buat. Walau macam mana pun caranya. Work from home lah ceritanya ni. Work from home ke kat office ke kena buat. Mungkin Puan boleh kongsikan harapan wakil pada AADK dalam masalah menangani penagihan dadah ni. Okey, harapan kami lah yang kita sebenarnya pertama sekali adalah untuk stigma lah. Stigma tu pada masyarakat yang tidak menganggap penagih ni orang yang sentiasa masalah, dia perlu dibantu. Yang kedua, begitu juga dengan family. Kalau dia ada masalah ataupun ada ahli family yang terlibat, dia perlu untuk dapatkan bantuan. Dia tidak perlu malulah sebab benda ni masih boleh diselamatkan dan masing-masing boleh dibantu. Dan kemudian komiti dan ahli-ahli komiti pun juga perlu membantu sebab mereka memainkan peranan yang sama. Kalau semua ni dan seterusnya jabatan-jabatan, NGO pun perlu bersatulah dengan ni. Sebab kalau semuanya bersatu hati, semuanya bersatu, saya rasa benda yang kecil akan jadi besar. Kemahiran-kemahiran dapat disatukan dan kita dapat menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Dan dengan itu harapannya penagih akan dapat dikurangkan dan penagih dadah dapat dipulihkan. Dan ada tak cara untuk orang awam kita di luar sana nak menjadi sukarelawan AADK? Okey, sukarelawan AADK ni kita ada salah satunya kita mewujudkan skuad anti dadah. Okey. Skuad anti dadah ni adalah satu skuad yang mana kita memberikan pengetahuan pada dia dan dalam masa yang sama bila dia dapat ilmu tu dia akan memilih hakkan apa yang ada tu dan dia sendiri akan buat program. Dia menarik orang tu datang pada kita. Terutamanya golongan yang muda lah. Kan? Jadi itulah dia fungsi sebenar agensi anti dadah kebangsaan untuk memulihkan mungkin ada ahli keluarga ataupun rakan kita, kenalan kita yang menjadi penagih, seorang penagih dadah. Kan? Jadi dadah ni sangat berbahaya. Betul. Dadah ni adalah musuh nombor satu negara. Jadi sesamalah untuk kita tidak tersilap langkah, terjerumus dalam najis dadah. Baiklah, kita nak ucapkan terima kasih kepada Puan Siti Mariam sebab sudi datang ke sini, kongsikan banyak benda yang orang kata banyak orang tak tahu tapi sekarang ini kita dah tahu. Cuma kalau ada masalah dia orang boleh menelefon pada hotline kami, talian hotline kami di nombor 89112233 ataupun WhatsApp 019-626-2233. Banyak nombor kan? Terlepas jangan risau sebab boleh. Lepas ni boleh saksikan semula dekat situ. Ya, betul. Dan semua orang yang berada di sana di AADK umpama guru. Kan? Saat memberikan kemahiran, apa semua. Dan Puan tahu tak? Ada satu cerita ni yang saya nak kongsikan dengan Puan. Ada satu cerita sedih. Sedih sangatlah. Cerita sedih di mana ada perkara yang berlaku semasa pandemik COVID-19 ni kan. Sebab ada kita 9 bulan terpisah. Betul. Jumpa balik dengan mak. Lepas tu tak dapat nak cam. Sebab apa tahu dah lama terpisah. Dan anaknya baru jumpa mak dia kan sebab sekarang ni baru kita dilonggarkan boleh balik kampung dan sebagainya. Jadi satu video rakaman telah pun tular di sosial media dan dikatakan pertemuan ini penuh dengan emosi. Ya betul. Anak dia 6 bulan dalam pusat latihan. Lepas tu 3 bulan pula PKP. Tak dapat jumpa mak dengan family. Sekali dia buat surprise datang dekat gerai nasi lemak mak dia. Dan mak dia mula-mula macam tak cam anak dia. Lepas tu bila pandang, anak dia menangis terus. Memang video tu sangat meninggalkan kesan kepada kita. Kan? Sampai kita pun rasa macam nak menangis tengok video yang berdurasi selama 2 minit 19 saat ni. Jadi itulah, bila PKP ni banyak sebenarnya menyedarkan kita tentang sesuatu hal. Sebab apa kita nak bagi tahu anaknya tak dapat nak jumpa mak dia dah lama tak balik.
sebab anaknya merupakan salah seorang frontliners lah. Ya. Yang banyak menjaga kita semua. Ya, betul. Baiklah, kalau anda dekat rumah ada siapa-siapa yang ahli keluarga bertugas sebagai frontliners, mungkin boleh tinggalkan ucapan dekat Facebook, dekat situ ucapkan terima kasih kepada mereka. Dan sama-sama itu kita nak berehat sebentar sebab selepas ini kita ada macam-macam menarik untuk anda semua. Terima kasih Puan Siti Mariam. Sama-sama. Thank you. Selamat Hari Raya hari itu.